beribu-ribu orang, bukan secara fisikal, tapi secara maya, menyerang pejabat PAS. Menyerang PAS gara-gara wang jihad ataupun derma jihad. Manakan tidak, perkara itu memang luar biasa. Belum pernahlah kita dengarkan seakan-akan menormalisasikan perbuatan fitnah. Seorang pemimpin agama kepada Timbalan Perdana Menteri I, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menegaskan, adalah sangat tidak wajar mengutip dana daripada masyarakat untuk membayar saman sivil kerana perlakuan dosa fitnah. Ahli Majlis Ulama UMNO berkenan berkata, dana sumbangan awam patut digunakan untuk aktiviti seperti kebajikan, membantu golongan yang dizalimi, dakwah dan pendidikan. Selain daripada itu, beliau juga berkata dana sumbangan awam bukannya untuk membantu orang yang menzalimi maruah orang lain dengan fitnah dan cereka-rekaan, meskipun bukan Islam, hatta musuh sekalipun. Dosa fitnah dan mereka-reka cerita adalah dosa besar yang dijadikan intipati aku janji para sahabat dengan Nabi sebelum hijrah. Memberi sumbangan untuk menampung kesalahan itu tidak berpahala. Bahkan tanda meredai perbuatan dan perlakuan dosa fitnah. Ujar beliau dalam satu hantaran di Facebook semalam. Saudara-saudara sekalian, jadi apa pula pendapat anda sekalian tentang komen daripada ahli majlis ataupun penasihat agama kepada Timbalan Perdana Menteri I ini, yaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Saudara, duit derma memang betul sepatutnya digunakan. Duit dana yang digunakan untuk didermakan itu bukanlah boleh membayar saman sivil kerana perlakuan dosa fitnah. Fikir beginilah. Orang yang menderma itu mungkin seorang petani nelayan, penore getah atau pekebun kecil kelapa sawit. Mereka mati-matian nak kerja untuk sekadar mau dapat 20, 30, 40, 50 ringgit sehari. Nak menampung diri dan keluarga makan. Tapi oleh kerana termakan janji dan juga mungkin keliru dengan derma jihad yang dilancarkan untuk membantu membayar si pemfitnah itu, bayangkan duit yang didermakan itu disalurkan kepada benda yang tak sepatutnya. Sudahlah kesian, punyalah kesian keluarga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang itu, terpaksalah pula lagi terikut-ikut nak membayar pula dosa fitnah itu. Bukankah itu satu perbuatan yang jahat? Kesian mereka. Sepatutnya duit itu kalau dah kumpul, bantu orang yang susah. Bantu untuk membantu golongan yang dizalimi dan buat dakwah dan juga pendidikan. Ini yang menzalimi pula yang dibantu. Entahlah, dunia ini dah terbalik kot. Orang yang menzalimi ditolong bayar pula saman fitnah. Tetapi orang yang difitnah pula entahlah, ataupun banyak lagi lah orang miskin, kanak-kanak, orang-orang yatim piatu, orang-orang kelainan upaya dan sebagainya. Itulah yang patut dibantu, bukannya si penfitnah itu. Tinggalkan komen kamu, apa pendapat kamu pula? Patutkah dibantu atau biarkan saja dia mereput dan hilang kelayakan ahli parlimen? Salam sejahtera. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, kamu tulis dululah dalam ruangan komen. Patutkah kita menyokong membayar denda saman fitnah kepala batas? Patutkah ahli-ahli PAS membantu ahli parlimen kepala batas membayar saman fitnah berjumlah lebih 800,000 terhadap 3 orang pemimpin DAP? Anda tulis dulu dalam ruangan komen tentang soalan itu. Patutkah ahli PAS bergotong royong menanggung beban seorang yang membuat fitnah
dosa besar itu? Perlukah ahli-ahli PAS, khususnya juga dalam Perikatan Nasional, membantu bergotong royong menanggung dosa besar itu? Atau patutkah PAS yang telah pun mengedarkan surat berkeliling meminta supaya semua pemimpin-pemimpin PAS membayar, berkongsi membantu membayar saman Dr. Siti Mastura itu? Patutkah mereka berkongsi ataukah mereka tidak perlu bayar kerana bukan mereka yang melakukan dosa tersebut? Ada netizen kata, dah berani buat dosa, tanggunglah sendiri. Mana boleh kongsi-kongsi dosa, kata mereka. Dosa perlu ditanggung sendiri, dosa tak boleh dikongsi-kongsi. Itulah komen netizen. Namun demikian, yang satu ini lagi hebat komen dia. Dia kata, derma jihad disaran transfer terus kepada pemimpin DAP. Wah, begini ceritanya. Daripada susah-susah memberikan derma kepada Siti Mastura untuk membayar saman fitnah itu, lebih baik mereka terus transfer duit itu ke akaun DAP atau akaun pemimpin DAP itu untuk membayar saman Siti Mastura, supaya mengelakkan berlakunya ketirisan, penipuan atau sebagainya. Ia salah kan? Duit pada asalnya mungkin tujuannya untuk membayar saman. Tetapi bila sudah terlalu banyak duit itu, biasanya manusia ini tergodalah kan? Tak tahulah. Dalam kes Siti Mastura ni, adakah yang tergoda untuk guna duit derma pula? Kita dah tahu, bukan di PAS, tetapi adalah beberapa kes yang berlaku di Malaysia ini, derma itu diselewengkan. Itu yang kita risaulah kan. Asalnya, niatnya derma itu untuk membantu membayar saman fitnah. Tapi bila ada duit, lain pula ceritanya. Itu niatnya telah menjadi lain. Itu yang ditakuti. Jadi, seorang aktivis politik ini menyatakan bahawa daripada membayar kepada PAS, lebih baik transfer terus saja kepada pemimpin DAP ini. Ini sebabnya. Penyokong PAS secara sinis disaran transfer terus kepada pemimpin DAP berkaitan jika ingin menyalurkan derma jihad bagi menampung saman fitnah RM825,000 yang dihadapi ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura. TikTokers Wan Hadi berpendapat, langkah sedemikian untuk memastikan sumbangan itu tidak disalahgunakan masuk dalam akaun lebay. Pergi jumpa Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Kata dengan dia nak nombor akaun untuk transfer. Duit, kata YB. Saya nak sedekah kepada DAP, katanya. Sama saja konsep dia. Kalau kau transfer kat YB Mastura pun, duit itu tetap akan pergi pada DAP juga. Bayar saman pada DAP. Cuma bezanya dia senang sajalah. Kalau kau transfer kepada Lim Kit Siang, duit itu terus kepada DAP. Kalau transfer pada YB Mastura, duit kau belum tentu dapat pada Mastura pun. Silap-silap duit itu separuh masuk dalam akaun lebay, separuh lagi masuk dalam akaun Mastura, katanya lagi. Templaknya dalam reaksi beliau yang meraih 3.900 pengguna TikTok setekat ini. Kemarin, pimpinan PAS dari peringkat pusat, negeri, kawasan, dewan dan cawan diarah melancarkan derma jihad dengan jumlah semaksimum mungkin. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menerusi satu surat berkeliling berkata, kegagalan Mastura menyelesaikan tuntutan berjumlah RM825,000 kepada 3 pimpinan utama DAP boleh menyebabkan prosiding kebankrapan. Kesannya, boleh menyebabkan ahli parlimen kepala batas itu hilang kelayakan dan kerusinya akan dikosongkan untuk suatu pilihan raya kecil menurut surat itu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.